Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar Malaysia, dan bertemu dengan saya Dina Syah Salim dan juga Nurul Hidayah Umul. Hari ini semua orang jadi yang berhormat. Ya, betul. Apa khabar YB, sihat? Alhamdulillah sihat. Bukan yang berhormat lepas menang pilihan raya lah, tetapi kerana kebanyakan seperti sedia maklum apabila khususnya bagi pejabat awam diwajibkan untuk memakai pakaian batik, dan saya kira satu inisiatif cukup baik. Cuma itulah biasalah orang cakap bila pakai baju batik khusus lelaki dia suka kaitkan dengan YB. Tak apa, kita ambil mood, itu yang penting. Ambil mood orang besar-besar, jadi sentiasa berfikiran pun hebat belaka, ya, itu yang penting. Dalam masa yang sama sebenarnya batik ni sebaik mungkin adalah batik buatan Malaysia. Sebab Betul. batik ni banyak negara turut menghasilkan batik, terutamanya negara-negara jiran. Tetapi apa yang penting, kita mengangkat martabat batik Malaysia, itu yang paling utama. Batik Malaysia ni dia ada beberapa corak tertentu yang mengekalkan identiti dia. Dan jangan lupa juga kita ada batik Sarawak. Batik Sarawak banyak menggunakan corak geometri, dan saya kira itu antara keunikan, dan saya mengharapkanlah lebih ramai lagi mereka-mereka fashion barangkali yang menghasilkan fashion berasaskan kepada corak batik supaya lebih nampak moden dan terkini. Betul, saya sangat setuju. Sebenarnya kita adalah kita, dan kitalah yang perlu mengangkat identiti kita. Betul. Dan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan yang tak lama lagi pada 31 Disember, dan pencelik dalam seminggu lah ada, ya. Lebih kurang lah, 7 hari lagi. Betul, seminggu lagi. Dan bagaimanakah persiapan anda setakat ini, semangat anda, dan kita sarankan supaya untuk mendapatkan mood kemerdekaan ini sama-sama kita kibarkan bendera Jalur Gemilang. Jalur Gemilang. Ada berapa garis Kat rumah pula? Saya nak cari, sebenarnya saya nak tanya berapa garis merah putih. Saya nak bagi soalan Itu dia sendiri pun tak tahu nak tanya macam mana, kan. Okey, tak apa. Baik. Kita nak balik kepada apa yang menarik di portalbernama.com. Ini berkaitan tentang idea kreatif mengubah suai bas lama menjadi kedai runcit, dan berjaya menggamit pelanggan. Ini berlaku di Selangor, di kampung Tanjung Katong. Tak boleh nak nyanyi pula, kan. Okey, ini Tanjung Katong di Selangor tau, di Malaysia, bukan Tanjung Katong di Singapura. Yang mana usaha yang dilakukan oleh pemilik kepada permit tersebut, itu Muhammad Sofri Jusoh, yang telah pun mengubah suai kenderaan bas lama kepada satu bentuk kedai runcit, yang saya kira ia macam estetik lah, orang kata, kan, nampak macam lain daripada yang lain. Dan saya pun nampak juga berkaitan tentang pengubahsuaian bas ini sebenarnya banyak juga dilakukan sebelum ini, khususnya bagi pengubahsuaian menjadi sebuah restoran ataupun kafe-kafe. Dan idea daripada Sofri Jusoh ini dikatakan telah pun menjadikannya sebagai satu tarikan apabila bas jenis Ford yang telah pun uzur dan diubah suai, dan dikabarkan juga ianya akan ditempatkan ke tempat yang lebih strategik selepas ini kerana nak menarik lagi minat pelanggan-pelanggan untuk datang ke kedai yang telah pun diubah suai ini. Satu idea yang begitu unik dan kreatif. Betul. Kerana sebenarnya, kan, sebagai peniaga ni saya rasa kita memerlukan kreatif untuk mendapatkan, orang kata apa, minat pelanggan untuk datang. Kadang-kadang barang yang dijual tu mungkin sama saja, tak ada yang beza, iaitu makanan, minuman, keperluan harian, tetapi cara untuk menjual tu mungkin ada satu X factor untuk menarik perhatian untuk orang datang membeli, itu yang pastinya. Selanjutnya, kerana kita baru dihabarkan bahawa selepas ini 5 prinsip rukun negara itu tidak hanya ditulis kepada 5 prinsip rukun negara, tetapi hendaklah dibaca, dikarang, difahami daripada awal prinsip rukun negara itu diwujudkan. Menerusi satu usaha dilakukan oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS ini untuk meningkatkan sasaran penyertaan belia dalam program sekolah rukun negara. Dulu disasarkan 60,000, sekarang disasarkan 100,000 kerana angka 60,000 tu tak sampai setahun lagi dah hampir capai. Ya, ini adalah satu yang reaksi yang positif sebenarnya yang kita terima, ya. Bahawa kita tak sangka sebenarnya anak-anak muda kita begitu bersemangat sekali untuk menyemarakkan lagi program ini. Sekaligus kita nampak mereka ini begitu cintakan negara. Itu semangat yang kita nak terapkan. Dan menurut Timbalan Menteri Belia dan Sukan, iaitu Adam Adli, jumlah itu ditingkatkan sesulan sasaran awal bagi peringkat asas, iaitu daripada 60,000 dah dicapai, ada peningkatan menerusi, dan pendekatan yang digunakan adalah menerusi secara bersemuka dan juga digital. Digital pastinya seperti platform media sosial seperti TikTok, YouTube dan Facebook. Dan penyertaan tersebut juga akan diperluaskan di negeri-negeri lain seperti Melaka, Johor, Sabah dan Sarawak. Dan di mana, selepas program itu dilihat berjaya menarik penyertaan belia khususnya di negeri-negeri yang menghadapi pilihan raya negeri baru-baru ini. Okey, ini satu usaha cukup baik. Saya kira kesedaran itu sudah ada. Dan kita harapkan lagi ada banyak lagi program kenegaraan yang dan
dikadirkan kepada anak-anak ini supaya mereka lebih mempunyai semangat cintakan kepada negara dan menghormati rasa perpaduan yang kita rasai selama ini. Saya rasa ini pun antara satu impak daripada undi muda juga. Ini merupakan satu perkara yang positif sebenarnya. Betul. Untuk kita memberikan anak-anak muda ini pengetahuan yang lebih jelas mengenai hala tuju negara, mungkin aspirasi negara dan juga dasar negara boleh diterapkan di sini dalam masa sama mencintai negara saat ini. Hala tuju negara itu saya kira sangat penting kerana ia yang akan mendogmakan kita bersama-sama untuk menuju kepada satu misi yang sama. Maka itu akan terhasillah perpaduan dalam kalangan kita. Wah, itu baik pagi kan? YB sangat ya. YB sangat. Okey, baik. Selepas ini kita nak bersama rakan tugas dari Bilik Berita. Namun sebelum itu seperti biasa, kita akan saksikan dahulu laporan cuaca. Dari Bilik Berita bersama saya Nur Liana Zulkifli. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata lawatan rasminya ke Iran yang berakhir Rabu adalah manifestasi dasar diplomasi aktif yang diperkenalkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata lawatan selama 4 hari itu adalah lawatan peringkat tinggi Menteri Luar Malaysia ke Iran yang pertama selepas 7 tahun dengan kali terakhir adalah pada 2016. Beliau menambah lawatan itu usaha serius dan berterusan Malaysia mengukuhkan lagi hubungan dua hala semua negara Islam berikutan perkembangan geopolitik positif yang berlaku di rantau Asia Barat sejak kebelakangan ini. Sebagai dua negara Islam yang berpengaruh, Malaysia dan Iran berpotensi memainkan peranan signifikan dalam isu-isu global yang memberi impak kepada umat Islam terutamanya dalam menangani isu Islamofobia secara bersama. Lawatan ke Iran itu juga bertujuan mengembangkan lagi akses pasaran ekspor komoditi dan produk buatan Malaysia ke negara-negara bebas Commonwealth atau CIS. Lawatan kali ini berjaya membuka lembaran baharu hubungan dua hala antara Malaysia dan Iran serta hubungan Malaysia dengan rantau Asia Barat. Baik, kerajaan tidak pernah membuat sebarang ketetapan menaikkan umur persaraan kepada 65 tahun sebagaimana tular menerusi media sosial baru-baru ini. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan penelitian pihaknya mendapati perkara itu ditularkan berdasarkan artikel sebuah akhbar tempatan bertarikh 11 April lepas yang memetik pandangan seorang profesor. Artikel yang diterbitkan kira-kira 4 bulan lepas itu mendakwa bahawa pasaran buruh masa hadapan EU era menjangkakan had usia persaraan Malaysia akan dinaikkan daripada 60 ke 65 tahun dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Menurut artikel itu, persaraan wajib di Malaysia yang ditetapkan pada usia 60 tahun secara relatifnya lebih rendah berbanding negara lain, contohnya di Jepun, yang ditetapkan pada umur 65 tahun. Pusat membeli belah Aeon Mall Klebang akan beroperasi seperti biasa hari ini selepas mendapat pengesahan daripada pihak berkuasa tentang keselamatan premis itu berikutan kes panggilan yang dipercayai ancaman bom. Pihak pengurusan Aeon Co Malaysia Berhad memaklumkan perkara itu melalui hantaran di laman Facebook malam tadi. Pihaknya memohon maaf atas kesulitan dan amat menghargai kesabaran dan sokongan berterusan para pelanggannya. Petang semalam bangunan Aeon Mall Klebang dikosongkan berikutan panggilan dipercayai ancaman bom. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri ketika dihubungi mengesahkan menghantar pasukan polis dan bantuan bomba untuk memeriksa lokasi terbabit. Baik, India pada Rabu menjadi negara pertama mendaratkan kapal angkasa di Kutub Selatan Bulan yang sebahagian besarnya belum diterokai. Misi ke bulan Chandrayaan-3 telah dilancarkan pada 14 Julai.
Modul pendaratnya terpisah daripada sistem pendorongan beberapa hari dan pendaratan lancar atau terkawal bermula pada 5.44 petang waktu India pada Rabu. Pertubuhan Penyelidikan Angkasa India, ISRO, mengumumkan Chandrayaan-3 telah berjaya mendarat di bulan. Perdana Menteri India Narendra Modi mengucapkan tahniah kepada agensi angkasa lepas dan saintis di atas pencapaian itu sambil berkata seluruh negara sedang meraihkan detik bersejarah berkenaan. Baik, sekian dari Bilik Berita waktu ini. Malaysia Madani, tekad perpaduan. Assalamualaikum. Baik, 66 tahun, hampir 66 tahun, maksudnya 31 hari bulan ini kita akan sambut kemerdekaan ataupun hari kebangsaan kita. Dan negara ini terhasil daripada pelbagai dogma pemahaman, sistem dan juga orang kata macam idea-idea daripada kepimpinan lama. Dan salah satu idea penting yang dilakukan adalah soal isu pendidikan. Kalau kita tengok semak perjalanannya daripada laporan Razak sehinggalah banyak lagi laporan dasar pendidikan negara, semua kisah soal pendidikan. Cuma bila kita bicara soal pendidikan ni, kita nak nilai dulu adakah pendidikan ni benar-benar menuntut untuk setiap daripada umat manusia khusus di Malaysia ni mengambil ni sebagai salah satu pendidikan untuk kehidupan ataupun pendidikan untuk alam pekerjaan semata-mata. Dan kita sedia maklum ya, pendidikan ini merupakan satu asas kepada setiap manusia dan khasnya kepada anak-anak untuk generasi yang bakal memimpin negara ini. Kerana dengan adanya pendidikan ini akan membawa hala tuju yang jelas terhadap pentadbiran negara dan khasnya memajukan ekonomi pada asasnya juga. Dan untuk topik hari ini, pendidikan mengisi ruang kemerdekaan. Satu topik yang begitu sinonim sekali dan begitu, saya kirakan begitu dekat sekali dengan hati kita, yang sama kita sedar tak sedar. Sememangnya itu adalah keperluan asas dalam kehidupan kita. Dan tanpa membuang masa, kita memperkenalkan tetamu di studio pada hari ini, Profesor Dr. Syed Helmi Syed Abu Bakar, merupakan Naib Chancellor Kuala Lumpur Metropolitan University College, KLMUC. Selamat datang, Prof. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih Nurul, terima kasih Ashraf. Okey, baik. Jika soal pendidikan, soalan saya yang pertama, paling asal sekali, sistem pendidikan negara kita ini tidak kira di peringkat rendah ataupun tinggi, sekarang di tahap yang mana? Memuaskan atau perlu banyak diperbaiki? Bila kita sentuh tentang pendidikan, pendidikan ini adalah ongoing proses. Maknanya kita akan nampak perubahan dari satu masa ke semasa yang lain. Dulu tak guna artificial intelligence, sekarang guna artificial intelligence. Dulu kita melakukan konvensional, sekarang ada hybrid dan ODL. Maknanya pendidikan itu sendiri adalah ongoing proses, sentiasa berubah kepada yang lebih baik dari satu masa ke masa yang lain. Itu bagi pandangan Prof. Okey, Prof, kita nak tanya, setelah 66 tahun negara merdeka ya, pendidikan dilihat apabila negara makin maju, sebenarnya pendidikan ini merupakan satu aset, tetapi ada juga segelintir yang melihatnya sebagai satu bebanan. Okey, dan paling jelas hutang dalam pendidikan ini, kerana pendidikan ini bukannya murah sebenarnya ya, merupakan mahal, apatah lagi melibatkan pendidikan yang tertinggi. Dan mungkin pandangan Prof mengenai ini. Baik, setuju Nurul. Baik, pada masa kita sebut tentang kemerdekaan, teras kemerdekaan ialah ilmu. Bila sudut ilmu, dia kena ada structured education. Structured education ni datangnya, kita tengok daripada sekolah sampai ke universiti. Tapi, macam mana yang Nurul sebut tadi, masyarakat katakan, okey Prof, saya belajar contoh diploma accounting, ambil PTPTN, tuk habis belajar kerja tak ada, maka berhutang yang banyak kan Nurul? Okey. Sebenarnya kalau kita nak lihat sudut ekonomi ataupun sudut pendidikan, bila kita sebut pendidikan tu, pendidikan ni sebenarnya satu, sebagai contoh, katalah pelajar ni mengambil diploma dalam akuntansi. Pendidikan tu sebenarnya pelajar ni, katalah Nurul ambil diploma akuntansi, bila masuk dalam pendidikan, pertama pensyarah akan bagi input, industri akan bagi input, alumni akan bagi input, kemudian kita bawa adjunct profesor untuk bagi input. Lepas tu kita bawa juga pelajar ni ke mobility, ke luar negara, buat networking luar negara, ada input daripada luar negara. Bila dah habis belajar, sebagai alumni kita masih lagi membantu pelajar ini. Jadi education sebenarnya bukan segulung ijazah diploma akuntansi, tapi dia satu
tempoh pembelajaran sepanjang hayat, sokongan sepanjang hayat selagi pelajar tu sudi dibantu oleh universiti. Jadi kalau kita lihat dari sudut tu, maka pendidikan merupakan satu pelaburan sepanjang hayat, maka dia tidak wujud perkataan terbeban. Terbeban ni kalau kita rasa, oh prof saya ambil diploma, tu utang dan kerja bidang lain, terbeban. Tapi kalau kata, prof saya ambil bidang tu, tetapi dibantu oleh universiti sampai ke hujung perjalanan hidup saya, bantuan tetap ada, investment, long term investment berkekalan, itu kita rasa tidak terbeban. Dan itu mewujudkan kebebasan kepada pelajar menentukan hala tuju mereka nanti. Beban tak terbeban ini akhirnya juga mencorakkan kepada mana hala tuju mereka selepas habis belajar. Dan akhirnya nanti sekarang ini wujud pula pertikaian soal kemampuan memenuhi keperluan industri. Yang dilihat seolah-olah macam pendidikan negara tidak menyahut keperluan industri itu dan akhirnya industri juga sukar untuk menerima mereka. Dalam perjalanan ini bagaimana hubungan itu harus diselaraskan? Okey Ashraf. Soalannya bagus Ashraf. Kalau kita tengok sudut pendidikan, industri dengan pendidikan ni dia sentiasa tidak saling berkait. Dia macam irama dan lagu lah. Sentiasa tidak terpisah irama dan lagu. Sebagai contoh, Nurul, Ashraf, katalah bagi sektor pendidikan negara, kita nak mewujudkan satu program diploma logistik. Nak wujudkan diploma logistik, pertamanya kita tanya industri, ada ke market demand bagi diploma logistik. Bila dah ada, kita run program tu. Bila dah run, pelajar ada dalam kampus, kita bawa lagi industri. Minta pendapat, tengok pandangan, review balik kurikulum. Dengan review tu, kita baik pulih lagi diploma logistik itu. Kemudian akhirnya nanti masuk dalam latihan industri, kita letak balik pelajar tu di industri. Nak bekerja, kita letakkan dalam career center dengan industri juga. Adjunct professor datang dengan industri juga. Maknanya Ashraf, maknanya Nurul, industri telah berada di dalam pendidikan sejak pendidikan itu diwujudkan. Kalau kita ambil pisau, kita toreh bedah sistem pendidikan negara, denyutan nadi pendidikan itu adalah keperluan industri. Baik, saya pada itu juga, saya tertarik biasa soal keperluan industri dan nak dikaitkan juga dengan silibus. Difahamkan banyak dalam kalangan anak muda yang nyatakan ketidakpuasihatian apabila melihat kepada silibus pendidikan negara kita khususnya peringkat tertinggi, banyak yang tidak perlu mengena dengan keperluan industri dan menyebabkan tempoh pembelajaran itu terlalu lama. Bila pelajaran terlalu lama, akhirnya juga akan meningkatkan lagi kos dan akhirnya ianya menyebabkan kecelaruan dalam pendidikan, dikatakan kecelaruan berkenaan. Dan konteks ini bagaimana doktor melihat keperluan melihat silibus itu? Kadang-kadang ada subjek yang ianya tidak menuntut kepada industri, tapi perlu juga sehingga setiap semester itu wajib ada. Bagaimana konteks ini? Setuju juga Ashraf. Sebab itu yang saya sebut tadi, di dalam pendidikan di universiti, kita ada University Industry Panel. Setiap semester, industri akan datang menilai review balik kurikulum itu pertama. Bila kita review balik kurikulum, biasanya bila masuk kepada semester akan datang atau tahun akan datang, silibus yang akan dibawa kepada semester akan datang relevan dengan industri. Sebagai contoh, kata di KLMC, adjunct profesor kita adalah memang business owner. Mereka adalah champion dalam industri. Kita bawa mereka masuk, review balik, kita test balik dengan industri. Lepas tu dia kata, Prof, tak kena Prof. Sekarang ni kita dah tak pakai pun lagi. Itu zaman dulu pakai, sekarang tak pakai. Maka pensyarah akan review balik kurikulum, bawa nanti kepada semester hadapan itu pertama. Kedua Ashraf, kalau boleh saya terangkan sedikit. Sekarang ni kita lihat, sebagaimana saya sebut tadi, industri itu telah berada di dalam sistem education. Contoh yang dilakukan di dalam, contohlah kalau kami di KLMC, pelajar tu dalam 1 minggu 3 hari berada di KLMC, 4 hari memang ada di industri. Jadi pada masa sekarang belajar dan bekerja di sama. 3 hari dia dekat kampus, 4 hari contoh diploma kulineri, 3 hari dekat kampus, 4 hari dekat hotel. Bila 4 hari dekat hotel tu dia lalui proses pembelajaran dan pada masa sama bidang industri perhotelan tadi akan bagi balik feedback pada kami, kita ubah. So zaman sekarang ni dah berbeza. Industri dan education berjalan serentak, pengajian,
pekerjaan berjalan serentak, tak perlu tunggu 3 tahun. Masuk semester pertama tu, kita dah pun berada di bidang Dedahkan pekerjaan. mereka dalam industri. Betul Ashraf. Betul Nurul. Itu satu yang sangat usaha yang sangat bagus ya. Ya, ya, ya. Dan seperti kita sedia maklum juga Prof ya, kebelakangan ini kita dapat lihat pandangan anak muda ni berbeza-beza. Ada antara mereka melihat kepentingan ilmu itu sesuatu menjamin masa depan apabila melayakkan mereka menduduki kedudukan yang lebih profesional dan lebih berintelek. Tetapi ada juga antara mereka yang menyifatkan bahawa dengan adanya pendidikan ataupun untuk sambung belajar ini tiadanya keperluan kerana banyak lagi yang mereka boleh kecapi di mana kita faham ya, di mana banyaknya platform media sosial yang menawarkan pelbagai pilihan kepada mereka khasnya. Dan kita nak tengok adakah atas alasan habis belajar pun mereka masih belum tentu mendapat pekerjaan juga merupakan satu isu yang sering kali diutarkan oleh anak-anak muda ni, apatah lagi lambakan mereka yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap ketika ini. Dan mungkin Prof boleh komen mengenainya. Oh, bagus Nurul. Memang hebatlah soalan hari ini. Baik, maknanya sekarang dari segi graduan ataupun pelajar, dia dah mula rasa, saya belajar ni belum tentulah dapat kerja. Bila saya belum tentu dapat kerja, kenapa saya nak teruskan ke pengajian lebih tinggi? Baik, isu ni sebenarnya dilihat daripada contoh sektor pendidikan di Malaysia. Dari segi kementerian memang memantau dengan teliti kebolehpasaran graduan. Itu penting. Jadi pertama, kalau ada universiti, salah satu outcome dia, graduan mesti dapat kerja. Kalau graduan tak dapat kerja, kita kena buat apa saja yang perlu dilakukan enhancement agar graduan dapat kerja. Itu namanya terasa study, kebolehpasaran graduan. Dan setiap tahun, KPT akan mengeluarkan kajian pengesanan graduan tu dan dipaparkan pada umum. Daripada situ kita akan nampak universiti pertama kebolehpasarannya berapa persen, yang kedua berapa persen. Dari situ jelas kita nampak kebanyakan universiti-universiti yang diterima oleh pelajar kebolehpasarannya tinggi, lebih daripada 90%. Itu pertama. Kedua, yang saya mention sebentar tadi, pada masa ni Nurul, kita tak payah tunggu habis belajar. Semester pertama lagi, pelajar telah pun berada di industri, dapat gaji pada semester pertama. Saya sebut selalu dengan ibu bapa, dengan pelajar, sekarang ni kita kena tolong ibu ayah. Hari ni kita belajar, masuk Learn and Earn program, dapat jana pendapatan, bulan depan bagi balik ibu dan ayah. Kita asuh remaja mulai semester pertama. Okey, selain itu juga saya nak tanya kepada Prof dalam konteks keperluan menambah mata pelajaran. Setiap kali ada isu besar berlaku di negara Malaysia ini, setiap kali itu juga ada cadangan untuk menambah subjek. Sebagai contoh, bila mana ada isu alam sekitar ataupun gempa bumi dan sebagainya, kita suruh masukkan dalam sistem pendidikan. Ada isu berkaitan tentang institusi diraja, diminta ada satu subjek. Setiap kali ada isu rukun negara, perpaduan, diminta ada satu subjek khas. Dalam konteks isu pendidikan, khususnya pendidikan rendah ini, wajarkah kita membebankan anak-anak kita ini dengan penambahan subjek-subjek tertentu demi memenuhi keperluan menyelesaikan masalah tertentu? Baik, dia gini. Sebagaimana saya sebut dari awal, sistem pendidikan dia tidak boleh rigid. Sistem pendidikan sentiasa berkembang. Penambahan subjek atau penambahan bidang ilmu bersesuaian pada keadaan masa itu. Itu yang kalau kita tengok, kita buat justification balik, nampaknya remaja sekarang atau pelajar sekarang kurang integritinya atau kurang sasiahnya, maka ditambahkan subjek tersebut. Penambahan itu bukan satu beban. Penambahan itu adalah merupakan penambahan agar kita boleh bentuk pelajar holistik daripada sekolah bawa ke universiti. Sampai ke universiti sama. Kita tak perlu tunggu pertukaran daripada kewajipan subjek. Sampai ke universiti, kita tengok isu semasa, kita bawa pelajar kepada industri, pada masa kita bawa pelajar pada industri, bawa pelajar pada komuniti, kita nampak perlunya penambahan ilmu, kita bawa dah. Jadi, untuk recap tadi soalan tu, sebenarnya penambahan tu bukan satu beban, tetapi kita lihat progresifnya education perlu dalam membentuk holistik pelajar daripada bangku sekolah sampai ke universiti.
Baik. Terima kasih atas maklumat yang diberikan. Ini satu cerita pendidikan memang tak cukup masa lah. Sentiasa akan menjadi salah satu isu yang saya kira akan sentiasa dibincangkan. Itu satu perbincangan baik kerana kita mahu menambah baik mutu pendidikan negara. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Dr. Syed Helmi Syed Abu Bakar, Naib Chancellor Kuala Lumpur Metropolitan University College KLMUC atas perkongsian berkaitan dengan isu pendidikan negara. Baik, selepas ini nanti kita nak bercakap juga soal isu yang menjadi fenomena utama bagi merancakkan lagi rasa kebangsaan rasa patriotik kepada negara dalam soal ekonomi. Kita akan bercakap tentang perkara ini. Kita nak berehat dahulu, kembali selepas ini. Tahun 2023 adalah tahun kita noktahkan miskin tegar yang berjumlah 130,000 orang rakyat yang susah tanpa mengira latar belakang, kawasan dan negeri. Maka dengan pendekatan ini kita akan mencatat untuk tahun ini kemiskinan tegar sifar yang serius. Baik, itu adalah merupakan misi yang telah pun diletakkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia bagi memastikan supaya isu kemiskinan tegar dapat dinoktahkan khususnya berdasarkan kepada belanjawan Malaysia Madani 2023. Dan kita nak bincang tentang perkara ini, satu topik yang saya kira menjadi tumpuan oleh masyarakat. Soal ekonomi ini sara hidup adalah perkara yang sering kali diperbualkan di mana-mana sahaja, termasuk di kedai kopi. Betul. Itu adalah perbincangan yang tak akan pernah berakhir dan perbincangan yang sentiasa akan ada. Lebih tepat kadang-kadang bincang kedai kopi. Gitu-gitu selingan sahaja. Okey, dan untuk kita memperkenalkan tetamu kita di studio hari ini adalah Dr. Mustazah Mansur, merupakan Ketua Kluster Mikroekonomi Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari SID Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat datang, Doktor. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih jemput lagi sekali. Okey, dan Doktor, hari ini kita nak membincang mengenai ekonomi madani noktahkan kemiskinan ataupun kemiskinan tegar lah khasnya dalam fokus. Sebab kalau sedia kita maklum, kemiskinan ini terlalu luas pemahamannya ya. Dan bagi permulaan kan, apa yang boleh kita fahami dengan istilah kemiskinan tegar itu sendiri? Okey, terima kasih kepada bernama sekali lagi menjemput saya. Okey, terima kasih. Saya jumpa lagi saudari Dini dan juga saudari Nurul. Okey, untuk kemiskinan ni sebenarnya perkara yang selalu disebut-sebut ialah kemiskinan tegar. Okey, dan jangan lupa juga kita ada satu lagi ialah kemiskinan mutlak. Okey, kalau kita lihat ni Dini dan juga Nurul, mutlak ini merujuk kepada isi rumah. Isi rumah tu maksudnya dalam satu rumah tu ada beberapa ibu bapa, kalau isteri tak bekerja termasuk dengan anak-anak, pendapatannya semua sekali ialah kurang daripada 2,000 kalau tegarlah 1,900 lebih sebulan. Manakala kalau mutlak pula ialah 2,900 lebih sebulan. Baru dinaikkan daripada 900 beberapa tahun yang lepas. Jadi akibat daripada pendapatan, kalau Dini dengan Nurul bayangkanlah dengan pendapatan 2,000 lebih sebulan, kalau tegar lagi teruk 1,000 lebih sebulan, macam mana mereka nak hidup? Jadi itu antara menyebabkan mereka mempunyai faktor-faktor pendapatan yang terhad, yang mana mereka nak membelanjakan dengan kos sara hidup yang mungkin bagi mereka akan jadi tinggi sebab harga barang mula naik dan sebagainya. Kita pergi kedai mana-mana pun kita tengok, kecuali barang macam contoh kalau barang itu ditentukan oleh pasaran macam ayam, telur dan sebagainya, itu harganya turun naik berdasarkan pada demand dan supply. Tetapi ada barang yang diletakkan oleh pengusaha-pengusaha disebabkan oleh kos yang meningkat, disebabkan dia import daripada luar dan sebagainya, sewa mahal dan sebagainya. Jadi dia terpaksa membeli barang yang begitu mahal dan menyebabkan cost of living meningkat, dan akhirnya wujud satu lagi miskin, iaitu miskin bandar. Jadi miskin bandar dan miskin luar bandar dalam konteks ini kita melihat dari segi tempat. Seperti mana PMX katakan tadi, dia tidak mengira bangsa, tak mengira tempat. Jadi bila kita lihat dari segi bandar dan luar bandar, sebenarnya faktor dia berbeza. Okey, sebagai contohlah, mungkin kebetulan saya adalah dilahirkan di kawasan yang dipanggil Bidi Bandar, di Selayang, di Kepung dan sebagainya, dan malah saya pernah duduk di Nilai.
Jadi kawasan-kawasan tersebut sebenarnya walaupun dia bukan di Kuala Lumpur tetapi cost of living mereka dah mula meningkat. Sewa pun dah menjadi mahal. Jadi secara tak langsung dengan pendapatan yang kita agak terhad dengan cost of dengan dia punya harga-harga barang itu meningkat. Jadi macam mana kita nak hidup? Jadi tinggallah pendapatan yang bersih hanya sedikit. Jadi akhirnya bukan saya lah, mungkin orang-orang lain terjerumus dalam kemiskinan yang saya katakan miskin bandar. Manakala kalau isteri saya pula asalnya daripada luar bandar. Mereka boleh hidup di luar bandar kerana tak perlu bayar sewa, tak perlu bayar parking dan sebagainya, tetapi dia mempunyai faktor yang berbeza. Banyak kajian yang saya buat dengan penuri getah, dengan ikan, nelayan dan sebagainya. Malah saya pernah buat kajian dengan MOF. Sebenarnya faktor-faktor beginilah yang menyebabkan mereka terperangkap dengan miskin tersebut. Jadi bayangkanlah bila miskin, kalau kerajaan tak bantu, agak sukarlah. Tetapi kerajaan tidak perlu bantu dengan cash semata-mata. Tetapi boleh juga dengan banyak-banyak bantuan yang kita boleh bantu. Baik, Doktor, dalam konteks ini saya bertanya dari sudut pandang peradaban sistem ekonomi ataupun mata ekonomi itu sendiri. Pemberian bantuan keuangan oleh pihak kerajaan secara bulanan dan angka itu, bantuan itu kalau ditambah mencapai kepada Satu tangga gaji. Satu tangga gaji yang disebut tadi, 1,900. Adakah wajar kita katakan kita sudah pun menoktahkan kemiskinan tegar ataupun sepatutnya kemiskinan tegar itu harus dinoktahkan melalui hasil pendapatan yang diusahakan sendiri? Okey, terima kasih Dini. Kalau kita lihat satu isu kemiskinan ini bukan satu isu yang mudah dan bukan boleh kita dapat hasilnya cepat. Okey, kalau kita lihat seperti mana yang saya katakan tadi, kemiskinan ini akibat daripada terperangkap, akibat daripada pendapatan dan juga dari segi harga barang dan juga kos sara hidup yang kita meningkat. Sebab dua-dua aspek ini perlu dilihat. Kalau kita lihat dari segi pendapatan, contohnya baru-baru ini kerajaan telah berusaha untuk memperkenalkan kita panggil upah minimum 1,500. Bayangkan kalau tanpa dengan 1,500 mungkin dulu kita bekerja di mana-mana tempat di 400. Bolehkah kita hidup? Jadi dengan sewa yang mahal dan sebagainya. Ada sekarang baru ini ialah upah progresif. Mungkin orang yang tak nak makan gaji dia nak berniaga. Jadi ada contoh baru ini saya nampak IT card. Jadi banyak perkara usaha yang kerajaan telah usahakan yang mana di sebelah pendapatan itu untuk dinaikkan dan supaya kita tidak tertekan dengan harga yang meningkat. Tetapi dalam masa yang sama tu saya katakan tadi, benda yang belah kanan ini kita nak naikkan bukan jangka pendek. Kita perlukan usaha yang lebih. Saya tak tafikan kerajaan Malaysia ni banyak dasar, banyak agensi yang terlibat. Contoh kalau KPDN kos sara hidup, ada Menu Rahmah dan sebagainya. Kita kalau tengok KPLB contohnya ada menyediakan rumah mampu milik dan sebagainya. Banyak lagi agensi-agensi yang telah berusaha. Contohlah paling yang kita lihat tentang miskin tengah ni ialah Kementerian Ekonomi telah ada punya inisiatif pendapatan rakyat. Jadi perkara-perkara ini cuba untuk membantu dari sebelah kanan. Tetapi yang sebelah kiri ni harga-harga barang yang sangat-sangat memberi kesan kepada orang yang begini. Jadi banyak usaha yang boleh diteruskan supaya mereka tidak merasa benda itu beban. Sebagai contoh mudah, kadang-kadang kalau kita nak beli barang, kita beli barang dekat pasar raya, adalah pasar raya yang besar ni memang harga barang dia selalunya murah dan berbanding dengan pasar-pasar yang lain. Tetapi kalau kita rasa, boleh tak kita beli ikan ni dalam harga yang lebih murah? Jadi, boleh, tetapi bagaimana? Jadi itu yang wujudnya farma, ada pasar tani dan sebagainya. Tapi kita rasa macam tak cukup. Harga di situ masih lagi rasa boleh diturunkan. Jadi adanya van bergerak, kedai bergerak dan sebagainya. Mungkin ada terus daripada nelayan pergi ke jeti. Jadi benda ini perlu diusahakan. Saya pernah kajian dengan LKIM contohnya. Saya pernah pergi sampai ke jeti. Harga ikan ni saya rasa murah. Tetapi saya rasa boleh diturunkan. Itu contoh antara perkara yang kita perlu fikirkan untuk cuba notahkan. Tetapi agensi kerajaan banyak yang buat. Apa yang saya sarankan di sini ialah mungkin antara agensi kerajaan itu perlu ada kerjasama. Contohlah kita pernah buat dulu jihad inflasi. Betul. Saya rasa kesannya ada. Kita teruskan, tetapi jangan fikir benda itu jangka pendek dan jangan fikir pasal lokaliti yang tertentu sahaja. Kalau benda itu berjaya, luaskan perkara tersebut. Mungkin dia berjaya. Kalau agensi kerajaan tak mampu untuk membuat perkara itu, mungkin disebabkan sumber kewangan yang terhad, kita boleh kerjasama dengan swasta. Saya rasa swasta ramai saja yang nak bekerjasama. Saya bagi contoh mudah. Ada satu contoh televisyen contohnya. Ada je televisyen yang murah, yang percuma. Tapi kena belilah dekoder. Itu contoh saya kata. Banyak lagi benda yang kita boleh fikir. Selain daripada itu, antara sebab yang berlaku kos kenaikan harga barangan disebabkan kerana kebergantungan kita kepada barang import.
Sekuriti Makanan Negara kalau nak rekodkan meskipun ada peningkatan sedikit tapi masih lagi jauh ketinggalan, dan kita banyak hasil-hasil kita ambil daripada import negara luar. Baru-baru ini juga kita terpaksa berdepan dengan import bawang besar di India. Dengan ekspor dinaikkan cukainya pasti akan menyebabkan harga makin naik dan tinggi. Dalam konteks ini, isu sekuriti makanan negara, bagaimana kerajaan harus menilai perkara ini supaya kita banyak lagi menghasilkan produk-produk makanan sendiri supaya kebergantungan kita pada luar akan kurang, kerana bila bergantung terlalu tinggi, kita akan terdedah dengan putaran mata wang dan juga keperluan cukai-cukai seperti disebutkan tadi. Okey, terima kasih Dini. Ini kalau kita lihat dari segi ekonominya, supply-nya mesti lebih daripada demand. Betul. Sebab sekarang ni, contohlah kalau saya beritahu pada pelajar saya, harga apa yang akan barang makanan akan naik. Kalau rasanya ayam, dia tahu, raya je mesti harga ayam naik. Sebab permintaannya lebih daripada penawaran. Betul. Okey, usaha ini sebenarnya telah dijalankan oleh agensi-agensi kerajaan. Yalah, maklumlah saya pun pakai baju batik kan. Jadi, tapi saya terus terang cakap, teruskan usaha. Jalankan sampai berjaya. Okey, saya bagi contoh mudahlah. Okey, tentang supply and demand tu saya tahu kerajaan telah buat melalui MAFI, melalui MPIC dan sebagainya. Okey. Kita bagi contoh mudahlah. Okey. Pada waktu saya buat kajian dengan Penduduk Getah contohnya, mereka ada waktu mereka takkan turun menoreh sebab waktu tu hujan. Betul. Jadi kita boleh perkenalkan, memudahkan perkara yang mereka boleh buat dalam masa waktu musim hujan tu. Saya beri contoh mudah. Saya pernah tanya Penduduk Getah tu, kenapa diorang tak buat aktiviti lain? Sebab dia kata kalau buat aktiviti lain, tanah tersebut tak boleh entitled untuk dapat insentif-insentif yang diberikan oleh agensi kerajaan untuk getah itu sendiri. Bila saya bincang-bincang, rupa-rupanya okey, ada orang atas lah kata, baru dia sedar. Jadi ini apa yang saya nak beritahu ialah peranan antara agensi negeri, okey, baru pilihan raya negeri kan, saya pun ada lagi, okey, dan juga kerajaan pusat sebenarnya ketepikan semua ideologi politik. Tolong fokus pada rakyat. Rakyat sekarang tak nak lagi dengan pilihan raya dan sebagainya. Kita nak cuba bantu mereka, kalau boleh mudahkan kerja itu. Kalau mereka boleh tanam benda itu di tanah mereka dengan adanya kuasanya daripada negeri, bantuan daripada persekutuan, jadi why not? Benda itu akan berjaya. Akhirnya rakyat rasa gembira. Jadi sekurang-kurangnya tidak ada lagi beban kerajaan kewangan yang besar. Jadi mereka boleh buat sendiri. Saya bagi contoh mudah lah. Insentif pendapatan rakyat yang diperkenalkan oleh Kementerian Ekonomi. Saya rasa memang ramai yang kata macam benda tu macam baru lagi, banyak masalah. Ingat bila kita buat ni sekarang ni viral cepat saja. Kalau benda tak baik senang je viral. Benda yang baik tu susah nak diviralkan. Tetapi apa yang saya nak lihat di sini ialah kita buat baik, insya-Allah benda tu akan dapat hasil. Saya bagi contoh dah. Vending machine. Saya dekat UKM uruskan benda tu antara part of saya punya kerja. Bukan mudah kita nak letakkan vending machine di satu tempat untuk benda tu berjaya. Contoh, mesin itu mestilah berteknologi tinggi. Kalau mesin itu ada problem, tak berteknologi tinggi, tak AI contohnya, kalau rosak makanan itu tak sampai, itu satu problem. Yang kedua, pastikan cukup ada elektriknya, ada dia punya sumber airnya dan sebagainya. Yang ketiga, adakah tempat itu sesuai diletakkan vending machine? Jadi kerjasama antara agensi yang kita nak letak vending machine itu dengan agensi yang menawarkan vending machine itu dan rakyat yang menerima projek itu mesti ada kejelasan dan jadi benda itu barulah kita panggil bantuan kerajaan bersasar. Tidak ada kerugian dari segi itu. Okey. Baik, selepas ini kita bercakap juga berkaitan tentang kerangka ekonomi madani. Adakah bagaimana ianya berada di landasan yang tepat ataupun ada penyimpangan? Kan? Pasal itu kita tanyakan dengan orang lebih pakar berkaitan perkara ini. Kita nak bertimbang dahulu, kembali selepas ini. Ekonomi madani noktahkan kemiskinan masih lagi perbincangan kita, dah semakin menuju kepada titik-titik panasnya sebenarnya ni. Okey, doktor seperti mana yang kita tahu, kita lihat baru-baru ini apabila Perdana Menteri telah pun mengumumkan bahawa kemiskinan tegak akan dinoktahkan pada tahun ini. Apabila dilihat sebenarnya sememangnya agak mustahil, tetapi tidak mustahil sekiranya ianya dilaksanakan dengan begitu sistematik dan bersasar, dan kita nak tahu adakah kerajaan pada hari ini berada di landasan yang tepat dalam menoktahkan kemiskinan tegak. Bagaimana pandangan doktor? Okey, terima kasih saudara Nurul. Okey, kalau kita lihat dari segi datanya, miskin mutlak itu lebih kurang average 480,000 isi rumah yang masih lagi berada di dalam kategori miskin mutlak.
18,900 atau 500 lebih, kalau tak silap saya, adalah yang kategori sebagai miskin tegak. Jadi apa yang saya nak lihat di sini ialah, betul, kita ke arah untuk menotahkan, tetapi bagi saya dari segi ahli ekonomi, kami tak melihat dari segi bagaimana isu itu dinotahkan. Kalau notah tu, saya rasa apa isu ekonomi yang dinotahkan, maksudnya lepas ni saya tak ada kerja. Okay? Masalah ekonomi ni selalunya boleh dikurangkan, boleh diminimumkan. Saya bagi contoh mudah lah. Okey, Perdana Menteri baru-baru ini telah merasmikan ataupun memperkenalkan apa yang dipanggil kerangka ekonomi madani. Betul. Saya sebagai ahli ekonomi seronoklah kita dengar dengan mengambil kira pelan hala tuju peralihan tenaga. Okey, mungkin satu hari nanti kita tak payah isi minyak lagi pakai petrol, kita pakai kereta yang menggunakan solar, mungkin menggunakan bateri dan sebagainya, elektrik lah, electric vehicle yang murah. Bukan Tesla, yang murah. Mungkin Tesla tak tahu 40,000, 30,000 satu hari nanti boleh beli. Itu contoh. Kedua, dasar tersebut mengambil tentang rancangan Malaysia. Rancangan Malaysia itu satu kerangka ekonomi yang mana kementerian akan melihat sebagai satu panduan supaya mereka gerak di mana. Okey, dan yang ketiga ialah MITI lah. MITI iaitu bawah Tengku Zafrul, dia mengambil kira tentang apa yang dipanggil pelan induk penindustrian. Jadi ketiga-tiga pelan ini dirangkumkan di dalam ekonomi madani. Apa yang saya nak katakan di sini ialah ke arah mana ekonomi madani ialah sebagai negara Malaysia ke berapa puluh terbaik di dunia. Okey, 30 terbaik. Cuma soalannya ialah, adakah kita nak mengejar itu dengan mengetepikan rakyat yang masih lagi tak dapat terkejar? Okey, itu yang saya katakan pada saudara tadi. Kalau sekiranya kita nak tukarkan, notahkan miskin tegar itu, banyak faktor kita ambil kira. Contoh, miskin tegar. Adakah mudah kita nak mengubah mindset mereka? Contoh, kalau mereka tak nak bekerja, mereka nak kerja yang lebih cepat, hailing dan sebagainya. Tak payah kerja lah. Lepas kerja, belum masuk universiti, belum tentu dapat kerja. Itu dia punya mindset. Tapi sebenarnya, kita perlu pastikan mereka mempunyai education yang cukup supaya satu hari nanti, sekurang-kurangnya, bila mereka bekerja dengan hailing, saya rasalah, saya nak belajar balik. Jadi, sekurang-kurangnya, mereka boleh belajar balik dengan adanya SPM tadi. Contoh, itu satu sistem yang kita tak boleh ubah. Kalau kita andai katalah tiba-tiba dia dah ada SPM, lepas tu dia rasa pendapatan tak cukup dengan kerja menggunakan SPM, makan gaji ataupun berniaga, tapi dia rasa nak sambung belajar. Jadi apa yang saya nak beritahu di sini ialah mungkin kaedah ini adalah kaedah yang konvensional. Okey. Saya ataupun ramai-ramai rakan-rakan saya yang bekerja yang belajar di kawasan pinggir bandar ini, sebenarnya education is menyelamatkan kami lah. Kalau tak ada education, sebenarnya saya rasa ramai yang masih lagi teraba-raba untuk apa yang perlu dibuat next. Cuba bayangkan, kalau kamu tak ada SPM, mana kamu nak pergi? Okey, dah kerja hailing dah penat, naik motor dah penat, rasanya sampai satu masa saya pun nak rasa naik kereta yang mewah dan sebagainya, contoh kan. Jadi saya rasa mereka mula baru tersedar. Masa muda dulu dia rasa nak dapat duit, tapi bila dah ini dia rasa sedar. Macam zaman saya dulu, cepat-cepatlah nak kerja kilang, lepas tu dapat motor RZ, RG Sport contoh. Tapi waktu sekarang dia tak begitu. Dia dapat motor, lepas tu dapat Grab, jadi hailing, dapat duit cepat, lepas tu dapat dan sebagainya lah. Tapi bila mereka menjalani hidup mereka, mereka baru tahu bahawa pendapatan yang mereka dapat, seperti mana kawan-kawan pengaruh kata, rupa-rupanya tak cukup. Mereka nak sambung belajar. Jadi apa yang saya beritahu di sini, mindset dan juga pendidikan sangat penting. Jadi juga latihan. Kalau mereka bagus dengan sukan, why not kita biarkan dulu. Tapi dengan pendidikan, jangan ketepikan. Okey. Baik, saya selaku rakyat seringkali mendengar berita-berita disampaikan melalui portal berita ataupun mana-mana channel berita berkaitan tentang bagaimana pelaburan-pelaburan yang dibawa masuk ke dalam negara angkanya besar-besar, berbilion-bilion. Tapi bagaimana dengan pelaburan-pelaburan dibawa masuk ini dan juga kedudukan ke negara ini yang katanya dilihat dalam keadaan yang berkembang yang baik, boleh diterjemahkan kepada rakyat bawahan ini, boleh dirasai oleh rakyat bawahan ini. Okey, terima kasih saudara Dini dan juga saudari Nurul. Itu kalau kita lihat yang kita pernah nampak, kalau perasan lah, kita punya koridor. Kita ada banyak koridor. Koridor-koridor di selatan, utara, timur dan barat. Sebenarnya satu plan yang dibuat oleh kementerian dan beberapa agensi adalah bagus. Sebab kita nak merancang, di bahagian utara apa dia punya kekuatan, di selatan apa kekuatannya. Jadi dengan kekuatan tersebut, jadi pelabur akan melihat bahawa apa yang ada dekat Malaysia. Jadi kalau dia nak lihat apa yang ada di Malaysia, contohnya pergi ke selatan lah. Saya ada pernah buat kajian dekat selatan tentang perkara ini. Jadi dia lihat ada tak lapangan terbang,
ada tak logistik yang cukup? Adakah sumber buruh yang mahir? Ada tak? Ini yang paling mudah. Ada tak international school? Itu pun dilihat. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya perlu dirancang bersama, bukan hanya mengharapkan MITI sahaja, dengan adanya collaboration dengan beberapa agensi termasuk kerajaan dan juga swasta. Jadi dengan adanya pelaburan tersebut sebenarnya mudah. Peluang pekerjaan akan ditawarkan, peluang perniagaan akan diwujudkan. Contoh, bila ada je kilang ni, sebagai contoh ada kilang jenama A. Bila ada kilang jenama A, jadi mereka punya pekerja dan sebagainya, mereka akan duduk di kawasan sekitar, akan gunakan servis sekitar. Jadi harga value itu akan naik, akhirnya rakyat akan rasa kesannya. Tetapi, itulah kata tetapi tu, kita perlu gunakanlah dengan kepakaran mereka untuk bantu rakyat kita yang susah tanpa melibatkan duit daripada kerajaan. Ini kita panggil outsource. Okay, apa yang saya buat di UCAM, contohnya kita punya sumber terhad di UCAM, kita banyak lagi benda nak buat, tetapi kita outsourcekan benda ni pada syarikat yang rasanya dia boleh melabur untuk menyediakan fasiliti yang baik untuk pelajar-pelajar kami di UCAM. Ada saja sebab mereka tahu okey nak masuk UCAM ni, contoh sebagai itu, satu jenama bank ni dia buat kafe, tapi untung dia taklah seberapa banyak sangat, tetapi dalam masa sama dia kata dia akan menjenamakan benda itu kepada pelajar-pelajar dan akhirnya dia akan jadi potensi kepada market dia yang akan datang bila dia keluar nanti. Jadi benda-benda ni sebenarnya kita akan nampak ada, itulah kerjasama swasta dan juga awam. Jadi ada satu lagi saya ada pernah lihat untuk mengurangkan dari segi kos sara hidup, mungkin saya nak tambah sikit. Makanan adalah penting kan, tadi. Kalau kita suruh satu agensi untuk mengusahakan sesuatu benda itu supaya cukup makanan, okey, itu fine. Memang ada buat, mafia ada buat, Mampik ada buat dan sebagainya. Teruskan bagi dia berjaya. Ada satu lagi, kita suruh rakyat educate buat sendiri. Ini contohlah. Kalau dia ada kemampuan, dia boleh beli satu model yang mana saya rasa Mardi ada buat, sayur ditanam di rumah. Okey, modal dia mungkin 1,000 lebih. Tapi why not kalau company yang besar tadi bagikan benda itu khas untuk rakyat-rakyat yang susah. Saya cakap dengan pelajar saya, sayur, adakah you orang makan? Pelajar saya, muda-muda saya tak makan sayur. Why not? Benda macam tu, innovation seperti itu, fikirkan supaya mungkin model itu boleh mengeluarkan telur ayam ke yang berpanjangan tanpa melibatkan kos yang tinggi. Okey. Okey, dan kita lihat ya apabila baru-baru ini KDNK pada suku tahun kedua 2023 menyederhana kepada 2.9% dan ini sedikit sebanyak kita dapat melihat akan memberi impak terhadap ekonomi negara. Apatah lagi dengan apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri bahawa untuk menoktakan kemiskinan. Adakah dalam misi untuk melaksanakan agenda yang dilaungkan oleh Perdana Menteri ketika ini dilihat berdepan dengan jalan yang penuh dengan berliku ataupun bagaimana tu pandangan doktor? Okey, terima kasih kepada saudari Nurul. Okey, kalau kita lihat bajet kerajaan itu telah diumumkan pada tahun lepas. Okey, iaitu belanjawan 2023. Iaitu agendanya nak menotahkan kemiskinan pada tahun lepas tapi mula pada tahun ni. Kalau sekiranya berlakunya penurunan sedikit KDNK itu pasti akan melibatkan dari segi kewangan kerajaan. Hasil akan berkurangan sedikit dan sebagainya. Pungutan cukai dan sebagainya tahun depan. Jadi bagi saya sebagai ahli ekonomi benda itu tidak akan mengganggulah dari segi perancangan. Jadi apa yang saya nak lihat di sini ialah pastikan apa yang kita peruntukkan itu bersasar dan sampai kepada rakyat yang betul-betul layak. Saya ada terdengar, kementerian mana saya tak ingat, rasa PMX pun ada sebut, kita pastikan ada satu database yang saya rasa ada tapi cuma ada bukan tiap kali ni. Banyak kali kan. Data itu contohlah, saya ada buat kajian dengan MOF pada waktu 2015 2016. Ada tu bantuan itu diterima oleh sesuatu isi rumah itu sampai 2-3 benda yang akhirnya sebenarnya mereka tak layak pun tapi mereka dapat. Nampak tak? Jadi saya rasa itu kerugian pada kerajaan. Kalau sekiranya kita tahu dia dah dapat, kenapa kita bagi lagi? Jadi mungkin ramai lagi yang tak bagi. Ini bagi contoh. Kalau sekiranya ada di data tersebut, sebenarnya kita boleh merancang yang manakah yang patut kita jaga, yang mana patut yang kita ambil berat, yang mana kita boleh biarkan dia dah berlari sendiri. Jadi data tersebut sebenarnya telah memberi bantuan kepada kerajaan supaya tidaklah perlu pergi turun hari-hari nak cek siapa, and then tanya mesyuarat dan sebagainya. Saya rasa data itu sangat membantu. Di negara maju, data itu sangat membantu mereka. Tak payah mereka datang ke ladang, mereka dah tahulah yang mana lembu yang tak sihat, yang mana lembu yang nak sakit. Dia boleh nampak dah dari segi AI dan sebagainya. Okey, itu yang satu.
Okey, yang kedua kalau kita lihat di sini ialah apa yang perlu kerajaan buat di sini ialah pastikan benda itu berjaya. Jangan buat separuh jalan, lepas tu bila tukar menteri berhenti. Ya. Teruskan. Kalau rasa benda itu akan ada kejayaannya, teruskan. Sebab rakyat dapat, dia akan kata, oh seronok. Lepas tu tiba tak dapat. Jadi kalau boleh, teruskanlah. Okay. Tadi Dr. sebut berkaitan tentang wilayah koridor. Saya tertarik tentang perkara ini sebab sudah lama tidak diperbincangkan soal wilayah koridor. Sedangkan masih lagi ada. Wilayah koridor sebagai contoh Kejora ke tengah. Tujuannya untuk membangunkan sosioekonomi masyarakat luar bandar. Bagaimana statusnya sekarang ini? Adakah ianya berjalan dengan aktif dan membantu, khususnya bersamping dengan adunan yang diinginkan oleh PMX? Okey, terima kasih. Kejora dan Ketengah. Ramai yang tak tahu Kejora tu apa, Ketengah tu apa kan. Okey, Ketengah dan Kejora is what we can call it agensi kerajaan berkanun di bawah Kementerian KPLB contohnya. KPLB ialah Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang mana dia akan hire beberapa board of director dan sebagainya untuk memastikan bahawa aktiviti ekonomi di setiap tempat itu Ketengah di Terengganu. Okey, jadi pastikan benda itu berjalan tanpa menunggu apa yang kerajaan nak turunkan. Okey. Jadi mereka akan bekerjasama dengan koridor ini. Koridor ni dia ada main dia. Kebetulan saya jumpa dia 2-3 hari lepas. Okey, saya tanya juga. Okey, contoh saya bagi contoh. Kalau kita pergi ke utara, kita rasa lebih aman bagi saya lah ni pendapat saya. Lebih rasa tenang kalau saya pergi ke timur. Kenapa? Sebab utara ekonomi dia memang sangat laju. Pening dan juga Selangor dan juga terlibat dengan tempat lain. Jadi kereta yang ada di jalan raya adalah relatifnya lebih kurang sama dengan lori. Jadi apa yang saya nak lihat di sini ialah kalau sekiranya koridor itu berjaya, saya tak nampak bahawa banyaklah lori dan banyaklah kereta akan berebut satu jalan yang sama. Jadi apa yang saya nak lihat di sini ialah benda itu berjalan ini. Cuma ialah publicity-nya masih lagi tak dilihat dan sebagainya. Cuma itu saya kata pastikan berjaya. Ada beberapa satu saya tak nak sebut tempat tu, satu tapak perindustrian di utara yang saya tengok masih lagi tanah kosong. Jalan ada. Lampu ada, masih lagi jalan kosong sebab kalau saya sebagai pelabur, saya nak melabur ke tempat tu kalau tak cukup akses dari segi apa yang saya katakan tadi. Kalau dah cukup, saya rasa tak payah kita offer, dia berebut nak dapat. Jadi saya rasa penerasan antara kerajaan, swasta dan juga kementerian perlu ditegaskan, perlu dikuatkan dan paling penting kerajaan negeri. Okey. Baik, kurang lagi 2 bulan sebelum Belanjawan 2024 akan dibentangkan sebenarnya, bulan Oktober nanti. Mungkin ada harapan yang cuba ingin disampaikan khususnya bagi memotahkan kemiskinan ini daripada mata pakar ekonomi. Apakah yang barangkali perlu dititik beratkan? Barangkali tingkatkan bajet ke Kementerian Pertanian ke yang mana tahu kan kita Sekuti Makanan Negara kan. Sebab selama ni paling banyak dapat bajet dari Kementerian Pendidikan sebagai contoh dan Kementerian Kesihatan. Bagaimana Doktor? Okey, saya taklah pakar sangat. Okey, saya adalah PhD-nya adalah ekonomi dan adalah beberapa kajian. Tapi dari pendapat saya, ya, kalau waktu COVID dulu, pandemik dan sebagainya, Kementerian Kesihatan dapat allocation yang banyak. Selepas itu Kementerian Pendidikan, memang pendidikan ni sangat penting sebenarnya. Itu saya kata, memang betul. Kalau tak adanya pendidikan yang disediakan oleh kerajaan, saya rasa ramai yang kata cicik. Mungkin Dini pun tak mampu nak pergi ke sekolah, malah nak pergi ke sekolah menengah, dan nak sambung ke universiti. Kalau sekiranya kita tidak ada sekolah ataupun universiti kerajaan. Bukan kerana saya bias, tetapi itu yang realitinya, kita nak bagi pendidikan ramai orang yang dapat. Saya bagi contoh mudah lah. Masa zaman saya dulu memang ramai pelajar-pelajar saya pun jealous. Waktu tu tak payah interview pun. Kita akan dapat GPA, pinjaman boleh ubah, kita akan dapat MARA pun boleh ubah, pinjaman boleh ubah. And then kita dah tak payah pening kepala pun nak fikir macam mana nak bayar yuran, nak bayar penginapan dan sebagainya. Sekarang terhad. Jadi interviewnya ramai. Jadi bukan senang. Jadi apa yang harapan saya di sini ialah pendidikan teruskan, tetapi ada perkara yang sangat penting di sini ialah perut rakyat. Jadi benda itu perlu dilihat. Kalau miskin tegar, pastikan mereka cukup. Keluar je daripada rumah mereka tak payah fikir sangat. Bayar tu bayar, tetapi mereka tak perlu fikir sewa akan naik atau kena halau. Makan kena cukup. Semua kena, yang paling penting lah, kementerian yang berkaitan, internet tu kalau boleh
pastikan mereka ni percuma dan boleh akses tanpa memikirkan untuk bayaran bulan-bulan untuk mereka berniaga dan juga untuk mereka hidup. Baik. Itu dia. Ini satu perkongsian cukup menarik berkaitan ekonomi. Banyak lagi nak bincangkan soal ekonomi ini. InsyaAllah nanti kita akan bersama lagi dalam masa akan datang. Terima kasih kepada Dr. Mustazah Mansur, Ketua Kluster Mikroekonomi, Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia. Kita sudah pun balik rancangan. Terima kasih sekali lagi dan jangan lupa kepada anda sekali ada ucapan untuk Hari Kebangsaan hantarkan kepada kami melalui email rasmi kami di Apa Khabar Malaysia dan kami insyaAllah akan tayangkan. Betul, dan sekian sahaja kami bersiaran pada hari ini dalam Apa Khabar Malaysia. Assalamualaikum, salam hormat dan sampai berjumpa lagi. Ya. Terus bangkit, yakin berdiri.